والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وآتني بالخير أما بعد. Sebelum kita memulakan majlis pengajian hadis Mishkat Masabih, di sini ada satu pengumuman. Sesiapa yang ingin memperdalami ilmu tafsir surah-surah yang tertentu, kami ada bawa yang dekat di pembantu saya tu, dekat depan tu ada beberapa buah kitab tafsir. Di antaranya tafsir surah Mulk, surah Sejadah, Fatihah, surah Yasin. Jadi siapa-siapa ingin memahami asas-asas tafsir, dia boleh beli buku dekat depan tu. Kita masuk hadis yang ke berapa? Ada yang ke-6 ya? Tujuh. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, daripada Nabi SAW sabdanya, 3 perkara sesiapa yang ada padanya maka dia mendapati kemanisan iman. Pertama, seorang yang Allah dan Rasulnya lebih dikasihi olehnya daripada selain keduanya. Kedua, seorang yang mengasihi orang lain semata-mata kerana Allah. Dan yang ketiga, seorang yang tidak suka untuk kembali kepada kufur selepas Allah menyelamatkannya daripada kekufuran, sebagaimana dia tidak suka akan dicampakkan ke dalam api. Di dalam hadis yang dibacakan tadi menunjukkan kepada kita bahawa iman itu sendiri dia ada kemanisan. Bukan kemanisan di sudut luaran, hissi yang dapat disentuh ataupun dikesan, tetapi kemanisan di sudut maknawi, di sudut makna dia. Dan yang kedua, dia seseorang yang mempunyai kemanisan itu, dia ada sifat-sifat dan ciri-ciri dia yang disebut di dalam hadis yang dibacakan tadi. Yang ketiga, bahawa iman yang dikira dinilai, yang ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu iman yang ada kemanisan. Macam kita kata gula. Sebab apa dia ada nilai? Dia ada manfaat, dia ada harga kerana dia manis, dia ada sifat dia iaitu manis. Begitu juga berhubung dengan keimanan, kepercayaan, keyakinan, akidah kita yang tersemat di dalam hati ini, dia ada kemanisannya. Dalam hadis ini disebut 3.
seseorang manusia dia boleh kesan, seseorang individu ataupun mana-mana orang dia boleh kesan dia itu ada kemanisan iman ataupun tidak, berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan tadi. Yang pertamanya, dia mengasihi Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Ayat-ayat Quran terlalu banyak yang menceritakan ciri sifat orang yang mempunyai kemanisan iman di dalam hati dia. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Allah Ta'ala kata, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara mara kamu, kaum keluarga kamu, dan juga harta benda yang kamu sayangi, perniagaan yang kamu bimbang tentangnya, dan tempat-tempat tinggal yang kamu suka, lebih kamu kasihi daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad pada jalannya, maka tunggulah datangnya keputusan daripada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk ataupun hidayah kepada orang-orang yang derhaka. Jadi di dalam ayat yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa perkara tadi tentang keluarga, anak, isteri, kaum kerabat, rumah tangga, perniagaan, tempat tinggal. Yang mana kita lebih kasih antara beberapa perkara yang kita sebutkan tadi dengan Allah dan juga dengan jihad pada jalan Allah. Bila bertembung dengan kepentingan kita sebut kepentingan keluarga, anak isteri, perniagaan, tempat tinggal kita, dengan kepentingan jihad, yang mana kita pilih? Ini bagi golongan yang berada di zaman Nabi, mereka memilih jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka memilih mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebab itu mereka telah memiliki ciri ataupun sifat kemanisan iman di dalam hati. Umpamanya di dalam peristiwa hijrah, lil fuqara'il ladzina ukhriju min diyarihim. Allah Subhanahu wa taala sebut lil fuqara'il muhajirin alladzi ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Bagi golongan fakir yang berhijrah, yang dipisahkan daripada harta benda dan juga kampung halaman mereka. Allah Ta'ala nak cerita ciri golongan yang mempunyai kemanisan iman dalam hati. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah sahabat. Mereka sanggup meninggalkan kampung halaman mereka, kaum keluarga mereka, harta benda mereka, tempat tinggal mereka, semata-mata nak menyahut seruan Allah dan seruan Rasul. Allah Ta'ala kata, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan kelebihan yang ada di sisi Allah. Janji-janji Allah Ta'ala orang yang berjihad. Pertamanya nak cari, mereka berpegang mereka terhadap janji Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang berhijrah ini? Apa Allah Ta'ala janji dalam Quran? Orang berhijrah meninggalkan kampung halaman daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Mereka harap janji itu. Apa janji Allah? Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi
Summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang berhijrah daripada kampung halamannya, yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah, nescaya dia akan dapati rezeki yang melimpah ruah dan bumi ini luas baginya. Yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah, nescaya dia akan dapati muragaman, ghanimah yang banyak, harta benda yang banyak. Allah Ta'ala janji macam tu. Walaupun terpaksa meninggalkan kampung halaman, mereka pergi berhijrah ini dengan sehelai sepinggang. Pakaian tak boleh bawa banyak, makanan, minuman, harta benda RM1 tak boleh bawa, disekat oleh orang kafir. Kalau nampak bawa barang-barang banyak, orang kafir dapat kesan, oh ni nak ikut Muhammad ni, tak boleh ditangkap. Jadi nak bagi orang kafir tak perasan, tak tahu mereka nak ke mana, pergi sehelai sepinggang. Harta benda bukan tak ada. Sebahagian daripada sahabat ni memang kaya, tapi tak boleh bawa harta. Di antaranya Suhaib Ar-Rumi. Dulu dia datang daripada Rom, miskin. Dia dapat membina kekayaan, kesenangan di Mekah. Bila dia nak hijrah, dia dihalang oleh orang kafir. Kamu dulu miskin, papa genana, datang ke Mekah ni jadi kaya raya, kamu nak bawa harta Mekah ke Madinah, nak ikut Muhammad, kami tak benarkan. Dia kata, kalau nak sangat aku tinggal harta benda aku di Mekah ni, kamu ambil lah, aku nak ikut Muhammad. Dia tak fikir tentang nasib dia, rezeki dia, habuan dia sampai ke Madinah. Tetapi dia, apa yang dia pegang, iaitu janji Allah, yang mempunyai keyakinan yang tinggi, pergi sehelai sepinggang, tapi Allah Ta'ala janji. Siapa-siapa yang pergi ke Mekah, ke Madinah ini, janji dia dapat harta yang banyak. Muragaman katsiran wasa'ah, bumi ini akan jadi luas bagi dia. Memang betul, duduk di sana jadi kaya raya sahabat-sahabat ni. Sampai ke Madinah, bila ditegakkan syariat Islam, hukum hakam Islam di sana, Quran janji. Tu pegang pada janji Allah. Kita ni kuat pegang pada janji manusia daripada janji Allah. Janji Allah tak percaya, tak pegang, tak yakin. Hak manusia janji tu, itulah yang kita pegang. Quran juga menyebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika penduduk sesebuah negeri, sesuatu daerah, sesuatu kawasan itu beriman dan bertakwa kepada Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kepada mereka pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Jadi sahabat ni dia yakin sungguh, pegang sungguh dengan janji Allah. Kita tak upah nak yakin. Kenapa? Kalau buat syariat Islam ni, negara Allah Ta'ala kata aman, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, ini janji Allah. Ada pun pendapat, pandangan manusia macam-macam. Manusia cakap, tapi Allah Ta'ala sebut macam ni. Kita pegang janji Allah sebagaimana sahabat. Ini maknanya mereka telah memiliki ciri ataupun sifat kemanisan iman yang ada di dalam hati mereka. Tadi dia sebut yang pertama apa dia? Mereka mengasihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Siapa-siapa yang ada di dalam hati dia kasih kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada segalanya. Dan yang kedua, wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillahi 'azza wa jalla. Dia tidak kasih kepada seseorang melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia kasih mana-mana orang, mana-mana manusia, seseorang, kerana apa dia kasih kepada seseorang itu? Melainkan kerana Allah dan Rasul. Wa rajulun tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dalam hadis Bukhari, di dalam kitab zakah, dia dua orang sahabat saling berkasih sayang kerana Allah Ta'ala, bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Macam kita hari ini bertemu kerana Allah lah, kerana kita nak mengaji, kerana Allah, kerana hadis Nabi. Berpisah ni pun kerana Allah, kerana Rasul, untuk menjalankan tugas masing-masing. Besok datang lagi mengaji. Wa rajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi.
Bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Ini golongan yang kedua disebut dalam hadis ni. Yang ketiga dia kata apa? Wa may yakrahu ay ya'uda fil kufri. Orang yang ada kemanisan iman juga di dalam hati, yang dia benci, tak suka jadi kafir. Sebagaimana dia benci, dia tak suka, dia dicampakkan ke dalam api neraka. Sebab apa tak suka dicampakkan kepada api neraka? Masuk dalam neraka ni orang tak suka. Siapa pun tak suka. Kerana sifat api neraka itu seksaannya begitu berat. Walahum azabun alimun, bagi mereka azab yang pedih. Walahum azabun azimun, bagi mereka azab yang besar. Walahum azabun muhinun, bagi mereka azab yang hina. Sebab tu Allah Ta'ala kata fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu kepada neraka. Bila sifat neraka sini sangat dahsyat, siksaan dia, azab yang hina, Allah Ta'ala kata, azab yang pedih, azab yang besar. Oleh kerana itu Allah Ta'ala suruh takut. Berbagai-bagai bentuk siksaan disebut dalam Quran dan juga dalam hadis. Di antara bentuknya bakar kulit je. Kena kulit sahaja manusia sudah merasa kesengsaraan, penderitaan. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Bila dibakar kulit, mereka sengsara, menderita, sakit, Allah Ta'ala datang kulit lain bakar lagi. Rosak kulit yang kedua, jadi kulit yang baru, bakar lagi. Sampai dosa dia dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Itu baru bentuk bakar kulit. Kesimpulannya dalam Quran cerita, bila sabit dikaitkan dengan siksa neraka, sangat dahsyat. Oleh kerana itu, orang yang mempunyai kemanisan iman, dia takut masuk neraka. Pertama ni dia takut jadi kafir. Sebagaimana dia takut dicampakkan ke dalam api neraka. Kerana kafir penyebab kepada masuk neraka. Kafir penyebab kepada masuk neraka. Ataupun orang yang syirik kepada Allah Ta'ala penyebab kepada masuk neraka. Bahkan dosa syirik Allah Ta'ala tak ampun. Selain daripada dosa syirik Allah Ta'ala ampun. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampun dosa orang yang syirik dengannya, dan dia mengampun dosa yang selain daripada syirik. Tadi hadis yang kita baca, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dia ada 7 golongan. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa zilluh. Imamun adlun. Dalam riwayat yang lain, imamun adilun. Wa syabun nasha'a fi ibadatillahi wa rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid wa rajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhata mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallaha khaliyan fa fadat 'ainahu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7 perkara Nabi kata, 7 golongan yang mendapat naungan di sisi Allah Ta'ala, di mana tidak ada naungan baik ataupun perlindungan pada hari itu melainkan naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertamanya imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang keduanya, seorang pemuda yang kehidupannya sentiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, seseorang yang hatinya sentiasa terikat di masjid. Dan 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerananya, berpisah kerananya. Dan seorang lelaki yang dipanggil untuk melakukan dosa oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, lalu ia berkata, aku takut kepada Allah.
Seorang yang bersedekah dengan satu sedekah yang disembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya. Dan seorang yang mengingati Allah Ta'ala di dalam keadaan sunyi, lalu ia mengalirkan air mata. Depan-depan orang kita duduk berzikir ni, kalau mengalir, menangis pun kadang-kadang dia berlakon. Boleh jadi macam tu kan? Boleh jadi. Sebab orang duk nampak dia duk merayu, duk berdoa tu. Duk melakukan ibadat. Tetapi di belakang, ataupun tanpa pengetahuan orang, tanpa khalayak ramai, seorang-seorang dia berzikir, dia nak tunjuk kepada siapa kalau bukan kerana Allah? Dia nak tunjuk kepada siapa, dia nak persembah kepada siapa kalau tak persembahkan kepada Allah Ta'ala? Nak harap orang puji orang kalau bukan tahu dia buat ibadat? Orang tak nampak. Semata-mata nak mempersembahkan kepada Allah. Jadi keikhlasan itu lebih hampir, lebih dekat bagi orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala di dalam keadaan tersembunyi ataupun tidak diketahui oleh orang. Jadi di dalam hadis tadi dia sebut orang yang ketiga, golongan yang ketiga tadi takut menjadi kafir. Sebagaimana dia takut dia dicampakkan kepada api neraka. Dalam hadis ini disebut waman yakrahu an ya'uda. Ada ya'udu di sini maknanya mengulangi. Ada ya'udu maknanya mengulangi ataupun kembali menjadi kafir. Maknanya sebelum tu dia dah kafir. Maksud di sudut bahasanya, dia nak kembali menjadi kafir setelah dia Islam. Dia takut kembali jadi kafir setelah dia Islam. Maknanya sebelum tu dia dah kafir. Ini bagi sahabat-sahabat Nabi yang sebelumnya berada di zaman jahiliah. Ini sahabat-sahabat Nabi yang sebelum dia masuk Islam memang berada di dalam keadaan jahiliah, memang tidak Islam. Nak jadi kafir semula tu takut, tak nak dah, menyesal dah. Taubat dah suara dah. Tak nak dah ulang jadi kafir, jadi sesat ni tak nak dah. Setelah dapat hidayah. Ya Allah Ta'ala sebut hasil daripada nikmat Islam dan iman ini dapat menyelamatkan mereka daripada api neraka. Wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa' hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Dulu duduk di jurang neraka dah kalau mati, tetapi Allah Ta'ala selamatkan dengan Islam, dengan iman. Sebab tu Allah Ta'ala kata dengan iman Islam dan iman ini fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kamu dengan nikmatnya, nikmat iman dan Islam ini sebagai saudara. Dulu duk berbalah zaman jahiliah dulu kan, kelahi balah antara satu sama lain, sahabat-sahabat ni tadi. Tetapi dah masuk Islam, mereka jadi bersatu padu, berkasih sayang di antara satu sama lain dengan nikmat iman dan Islam. Begitu juga bila mereka sampai ke Madinah ni, ada orang kafir Yahudi bagi api supaya antara orang Islam ni berbalah. Aus dan Khazraj kelahi. Lalu sampai masing-masing menghunungkan pedang nak berbunuh di antara satu sama lain. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat, wahai orang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. Wahai orang beriman, kalau kamu taat sebahagian daripada orang yang diberi kitab Yahudi dan Nasrani, nescaya mereka mengembalikan kamu kepada kufur setelah kamu beriman. Nescaya mereka kembalikan kamu kepada kufur setelah kamu beriman. Allah Ta'ala kata, kenapa nak jadi kufur? Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wahai orang beriman, kenapa kamu nak jadi kafir setelah kamu beriman? Kenapa nak jadi kafir? Kalau sekiranya kamu taat, wahai orang beriman, sekiranya kamu taat kepada sebahagian daripada ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka akan mengembalikan kamu daripada Islam kepada kafir. Kenapa kamu nak jadi kafir? Sedangkan dibaca kepada kamu ayat-ayat Allah, iaitu Al-Quran. Quran ada. Nak jadi kafir. Sebab apa? Quran sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai panduan. Kenapa nak jadi kafir? Dibaca kepada kamu ayat-ayat Quran. Wa fiikum rasuluh. Rasul tu ada lagi kamu kelahi dah.
Rasul duk ada lagi duk kelahi buat apa? Rasul tak ada lagi kelahi. Dalam hadis Muslim kata la tarji'u ba'di kuffara hatta yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kamu menjadi kafir setelah kewafatanku, menyebabkan sebahagian kamu membunuh sebahagian yang lain. Dia sampai peringkat tu bila Nabi wafat. Zaman Abu Bakar dah mula sikit orang tak nak bayar zakat kan. Saidina Umar, zaman Saidina Osman, Saidina Ali, sampai kita ni tak ada sahabat, tak ada tabi'in, berbalas kan. Cuma tak naik hak luar negara main pedang. Hak di Malaysia ni dia kelahi juga. Hak dalam negara kita kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C kelahi. Parti A, parti B, parti C, parti D kelahi. Kita orang sunnah ni kita kena ajak ni semua kembali kepada sunnah Nabi. Tak kira dia duduk dalam aliran apa, pegangan apa, mazhab apa. Kita ajak supaya manusia bersatu padu. Saya nampak berdasarkan pada pengamatan saya, kita bawa orang Quran hadis ini, insya-Allah banyak masalah boleh selesai. Hak kelahi yang berlaku dalam negara kita ni kecil. Hak zaman Nabi berat lagi tu, tapi dapat bersatu dengan Quran hadis. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan Allah Taala, dengan tali Allah Taala, iaitu agama Allah. Jangan kamu berpecah belah. Quran kata kalau berpegang dengan tali Allah, agama Allah Taala ni tak pecah belah. Cuma nak bagi orang yakin tali Allah, Quran hadis itu sebagai sumber rujukan. Insya-Allah kurang masalah. Ajak manusia kembali kepada kitab Allah dan sunnah Nabi. Jadi dalam hadis ini kata yang tiga golongan yang mempunyai kemanisan iman di dalam hatinya kalau ada tiga perkara yang disebutkan tadi. Dan tadi kita sebut tentang dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila Rasul Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Dengan orang kafir kena tegaslah. Bukan suruh tegas ni kena pancung dia, bunuh dia, penampar dia, tak. Kena ada prinsip. Jangan duk longgar. Oh, okey. Ikut turut apa yang dia nak. Demo bersatu padu orang kafir ni. Seluruh dunia macam tu. Bersatu padu. Nak lawan Islam. Kita orang Islam pecah belah. Dengan orang kafir kena tegas. Ruhama'u bainahum. Sama orang Islam. Kalau salah sikit sebanyak, tolak ansur. Wah, ini sama-sama Melayu, sama-sama Islam. Bukan nak bangkitkan semangat perkauman. Tidak. Tapi ayat ni kata, kalau sama-sama Islam, salah silap tolak ansur lah. Sikit sebanyak orang kata lebih kurang minta halal orang kata. Lebih kurang minta halal lah. Sama-sama orang Islam kita. Ini sama-sama kita balas kuat. Dengan orang kafir kita tunduk. Yang ni yang jadi masalah. Saya bagi clue-clue je. Kadang-kadang tak selesa kita. Oi, lawan sangat. Jadi kalau saya teruskan ucapan dengan tajuk itu jadi ceramah politik, tak boleh. Tak boleh. Quran tengok Quran lah. Kita ketepikan maknanya fanatik satu kumpulan ataupun kepada satu individu. Kita pegang Quran hadis. Quran hadis ni menyelesai masalah. Sama-sama orang Islam ni kalau ada salah sikit maknanya minta maaf, lebih kurang. Memaafkan antara satu sama lain. Tapi kalau orang jijak Islam, jijak agama Allah Ta'ala, permainkan hukum Allah, ni kena tegas. Tak kira apa-apa kumpulan, dia parti ayam ke, parti kucing ke, parti kuda ke, parti macam-macam parti ke, parti cap ayam, cap kucing.
Kita tolak ansur mana-mana parti, kita kira bab agama kena bersatu padu. Bab agama kena bersatu padu sebab ini agama kita. Jadi kita tak kira, tinggalkan kepentingan masalah fanatik kita kepada mana-mana kumpulan. Ta'assub kita mana-mana kumpulan, tinggalkan. Tapi dalam masalah isu agama kita kena bersatu padu. Ada bab kita kena tolak ansur, ada bab kita kena gabung. Kalau tidak, orang Islam kita makin lama makin berpecah, berlaga di antara satu sama lain. Sedangkan Quran kata walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jangan faham Yahudi dan Nasrani sahaja ayat tu. Tengok ulama tafsir kata apa. Tidak reda Yahudi dan Nasrani kepada agama kamu sehingga kamu mengikut agama mereka. Al-kufru millatun wahidah. Kafir ni kafir ni ulama kata apa? Millatun wahidah, satu agama. Walaupun yang paling dahsyat tak nafilah Yahudi dan Nasrani. Sebab ghairi maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub Yahudi, ad-dallin Nasrani. Memang yang tu paling power lah, paling teruk. Tetapi hakikatnya al-kufru millatun wahidah. Kafir ni satu agama, tak kira lah nama apa pun. Mesti ada niat yang tersirat nak hancur orang Islam kita. Yang tu kita kena, orang Islam kita kena bersatu padu. Jadi dalam ayat ni dia suruh, dia kata Muhammad itu adalah Rasulullah. Orang-orang yang bersama dengannya bersikap, dia kata, tegas dengan orang kafir, kasih sayang di antara mereka. Engkau melihat mereka tetap beribadat, rokok dan sujud dengan mengharapkan limpah kurnia Allah serta mengharapkan keredaannya. Tanda menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang soleh terdapat pada muka mereka daripada kesan sujud. Orang soleh ni nampak rajin sembahyang. Rajin sembahyang. Kesan sujud tu ada dekat dahi dia. Tapi janganlah tenyeh dekat sejadah tu nak bagi jadi hitam. Macam saya duduk di Pakistan dulu, ada satu kumpulan nak beri, dia baru masuk kumpulan tu beberapa hari je. Orang lain dah hitam lah sini. Dia nak bagi hitam, dia ambil bawang putih. Dia panas, bawang putih tu sifat dia panas. Ponyoh dekat dahi. 3 hari memang hitam. Min asaris sujud, kesan daripada sujud. Ada orang macam tu, saya tak sebut kumpulan mana, tapi ada lah. Ada kumpulan, saya pergi Pakistan tu, dia baru masuk 3 hari. Orang lama dah masuk tak hitam-hitam, dia nak bagi hitam cepat. Dia tonyoh, tenyeh bawang putih dekat dahi dia. Ini memang hak disebut dalam Quran ni, memang dia semayang betul, semayang lama, rajin beribadat. Demikian sifat mereka yang tersebut dalam kitab Taurat dan sifat mereka yang disebut dalam Injil. Bahawa mereka diibaratkan pokok tanaman yang mengeluarkan anak dan tunasnya. Lalu anak dan tunasnya itu menyuburkan sehingga menjadi kuat. Lalu ia tegak berdiri di atas pangkal batangnya dengan keadaan yang mengkagumkan orang-orang yang menanamnya. Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya kembang biak serta kuat gagah sedemikian itu. Kerana dia hendak menjadikan orang-orang kafir merana dengan perasaan marah dan hasad dengki dengan kembang biaknya umat itu. Daripada ayat ini, Allah Ta'ala sebut sifat orang beriman ini memang dia berkasih sayang di antara satu sama lain. Bila sikap mereka berkasih sayang di antara satu sama lain, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut liyaghiza bihimul kufar. Bila orang kafir melihat sahabat berkasih sayang di antara satu sama lain, menyebabkan orang kafir marah, tak puas hati, tak setuju dengan sikap macam tu. Dia kata menyebabkan orang kafir menjadi perasaan marah dan hasad dengki kepada mereka. Liyaghiza bihimul kufar. Bila sahabat ni saling berkasih sayang di antara satu sama lain, penyebab orang kafir marah. Lalu Qadiyat kata apa? Siapa-siapa yang marah sahabat jadi kafir. Sebab orang kafir memang marah sahabat. Qadiyat dan beberapa ulama menyebut siapa yang maki, caci sahabat, marah sahabat, kafir. Sebab Quran kata sahabat-sahabat ini berkasih sayang. Bila mereka berada di dalam keadaan kasih sayang, orang kafir tak puas hati. Maknanya yang tak puas hati sama Rasulullah ni kafir, tak puas hati dengan sahabat.
Sebab tu hadis-hadis banyak kan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, jangan kamu caci maki sahabat-sahabatku. Jangan maki. Sebagian ulama kata kalau maki yang lain jadi fasik. Cuma kalau melibatkan Abu Bakar dan Umar jadi kafir. Tapi kalau tak jadi kafir pun sekurang-kurangnya fasik. Dosa besar. Sibaqul muslim fusukum wa qitaluhu kufrun. Dalam hadis Bukhari kan, maki orang beriman itu adalah fasik. Orang beriman yang paling beriman adalah sahabat. Maki orang beriman sahaja, caci orang beriman biasa-biasa pun dia jadi fasik. Kalau maki sahabat, sebagaimana puak-puak syik orang buat tu, maki caci para sahabat ni lagi fasik. Hadis yang seterusnya, ada yang ke berapa tadi? Hadis yang ke-8. Wa anhu qala, lapan ke berapa? 8 ya. Wa an ibni Abbasin, wa ani Abbas bin Abdul Muttalib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzaqa ta'man imani wa man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Daripada Abbas bin Abdul Muttalib bahawasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah merasai kemanisan iman orang yang redha Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai rasulnya. Sebahagian lagi orang-orang yang memiliki kemanisan iman di dalam hati dia, sifat dia disebut di dalam hadis yang kita bacakan tadi, yang ada kemanisan iman, dia redha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Bila dia redha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, apa maksud? Dia terima, dia redha, dia setuju, dia puas hati Allah Taala ni Tuhan dia. Sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang mencipta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bila berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan ini dia bersifat dengan Rabb yang pertama, iaitu mencipta, mengurus, mentadbir. Kita redha Allah Subhanahu wa taala mengurus kehidupan kita, mentadbir kita, menjadikan alam ini. Itu sifat Tuhan yang bersifat dengan Rabb. Kita setuju. Itu di antara sifat kemanisan iman. Dan berhubung dengan tauhid rububiyah ini, yang ni orang Islam kita ada redha. Orang kafir pun boleh terima Allah Ta'ala itu Rabb. Sebab dia kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan bagi alamin, bagi alam, bukan bagi orang Islam sahaja. Tetapi di sudut tauhid uluhiyah orang kafir tak ada. Tauhid di sudut i'tiqad, kepercayaan seseorang Allah Ta'ala sahaja yang layak disembah. Hak ni orang kafir tak ada, orang Islam sahaja ada. Dia redha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dia. Yang kedua, wabil islami dinan. Dia redha juga agama Islam menjadi agama pegangan dia. Sebab di dalam Al-Quran menyebut, wa may yabtaghil ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa-siapa yang memilih selain daripada agama Islam menjadi pegangan hidup dia, Allah Ta'ala tak redha. Tak redha, Allah Ta'ala tak terima. Dia buat perkara yang tidak ada, berpaling jauh, lari daripada kaedah yang telah ditetapkan oleh agama Allah Ta'ala. Di dalam agama Islam ni dia ada kaedah, dia ada peraturan, dia ada hukum hakam. Dia buat peraturan, hukum hakam, tindakan yang bercanggah dengan hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak redha kepada dia. Di akhirat esok dia rugi. Dia rugi di sini ulama kata masuk dalam neraka bersama dengan orang kafir. Dia kena redha Allah Ta'ala, agama Islam menjadi pegangan hidup dia. Sebab dalam Quran sendiri menyebut inna dina indallahil Islam.
agama di sisi Allah Ta'ala yang diterima adalah agama Islam. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang memilih agama, cara hidup selain daripada agama Islam. Jangan pilih cara hidup selain daripada agama Islam dalam semua perkara. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyebut mengapa manusia itu memilih selain daripada agama Islam. Afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardh taw'an wa qarhan wa ilaihi yurja'un. Mengapa manusia telah memilih selain daripada agama Islam, sedangkan semua makhluk yang ada di langit dan ada di bumi semua serah diri kepada Allah, mengikut peraturan-peraturan Allah Ta'ala. Alam yang Allah Ta'ala jadi ni semua tunduk kepada peraturan Allah. Manusia tak nak pilih, tak nak ikut peraturan Allah. Heran. Maknanya manusia pilih selain daripada agama Allah, hukum hakam Allah Ta'ala, sedangkan makhluk yang tidak berakal pun memilih untuk tunduk kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah menerima Islam sebagai apa dia? Sebagai agama dia. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa nabi Muhammadin rasula, dia telah menerima ataupun redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Semua orang Islam kena terima, termasuk juga ahlul kitab yang berada di zaman sekarang. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul yang terakhir. Semua orang kena terima, termasuk orang yang pernah berpegang, termasuk mana-mana golongan yang pernah berpegang, telah menganut ajaran samawi yang sebelumnya. Agama samawi yang sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga kena terima Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul mereka di zaman sekarang, di zaman diutuskan Nabi Muhammad. Kerana rasul-rasul yang terdahulu telah wafat meninggal dunia, syariat mereka juga habis. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Yani untuk ahli kitab. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi untuk semua, tapi ayat ini untuk ahli kitab. Wahai ahli kitab, datanglah kamu kepada satu kalimah. Maknanya demo pun kena pegang ajaran Nabi Muhammad, Al-Quran, dan kena terima Nabi Muhammad. Sebab sifat orang beriman Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membezakan di antara rasul-rasul dan kepada Allah Ta'ala kami berserah diri. Sebab Yahudi dia terima Nabi Musa, Nabi lain dia tak terima. Nasrani dia terima Nabi Isa, Nabi lain dia tak terima. Ada pun orang Islam ni dia kena terima semua Nabi-Nabi. Sebab itu di dalam mentafsirkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Di dalam mentafsirkan ayat ini ulama sebut bahawa Rasulullah sampai ke Madinah beberapa bulan, Allah Ta'ala sembahyang menghadap ke Kaabah, Allah Ta'ala suruh sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis untuk melembutkan hati Yahudi dan Nasrani ini menganut agama Islam, terima Nabi Muhammad. Sebab Baitul Maqdis itu kiblat mereka. Jadi Allah Ta'ala nak bagi demo ni lembut hati. Kenapa Nabi Musa kamu boleh terima, orang Yahudi, Nabi Isa boleh terima, orang Nasrani? Kenapa tak boleh terima Nabi Muhammad? Kenapa ajaran Islam Quran tak diterima? Jadi sembahyang menghadaplah ke Baitul Maqdis beberapa bulan. Lepas tu Allah Ta'ala suruh menghadap ke Kaabah balik. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi Allah Ta'ala kata duk nampak Nabi Muhammad duk tengok ke atas, tengok ke bawah, tengok ke atas, tengok ke bawah, mengharapkan datangnya wahyu, suruh Nabi Muhammad ini paling pula ke Kaabah. Sebab itu sebahagian pendapat ulama haram juga bila qada hajat menghadap Baitul Maqdis.
Kerana apa? Baitul Maqdis juga adalah kiblat, pernah menjadi kiblat umat Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la tastaqbilul qiblata bighaitin wala bibaulin wala tastadbiruha. Jangan kamu menghadap kiblat ketika qada hajat, buang air kecil, buang air besar, dan juga jangan kamu membelakangi kiblat. Jadi dalam hadis kata kiblat, bila kiblat ini tak kira ke Kaabah, tak kira ke Baitul Maqdis. Sebagian ulama kata Baitul Maqdis pun haram. Sebab dia kiblat juga, pernah jadi kiblat orang Islam. Kiblat Rasulullah. Bila Allah Ta'ala turun ayat tadi, pada nara taqalluba wajhika fis sama' itu, tengah-tengah sembahyang, Rasulullah paling ke Kaabah, daripada Baitul Maqdis paling ke Kaabah. Sahabat-sahabat pun ikut. Jadi pernah menjadi kiblat orang Islam. Jadi ahli kitab juga, mereka juga kena menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman. Diikuti dengan hadis yang ke-9 itu, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun summa yamutu lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Hadis yang ke-10, bukan hadis yang ke-9, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi diriku di dalam kekuasaannya, tidak ada mana-mana orang yang mendengar perkataanku, dengar seruanku daripada umat ini, sama ada dia Nasrani ataupun dia Yahudi, kemudian dia mati tidak beriman dengan apa yang diutuskanku dengannya, melainkan dia daripada penghuni neraka. Tengok hadis ni kata apa? Tak kira Yahudi Nasrani, bila sampai seruan kepada dia, dia tahu dia tak beriman, dia jadi daripada ahli neraka. Sebab ajaran mereka telah terbatal, telah terhapus. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu masuk ke dalam ajaran Islam ini keseluruhannya, jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Jadi ayat ini membatalkan syariat yang terdahulu, sama ada Yahudi ataupun Nasrani. Bertepatan pula dengan hadis yang kita bacakan tadi. Orang Yahudi ada Nasrani, walaupun dia kata dia berpegang kepada agama asal, tak ubah. Ada hak ubah kan? Ajaran mereka tak ubah, tak boleh juga ubah, tak ubah. Kena pegang hak syariat Nabi Muhammad. Ajaran mereka semua terbatal, semua terhapus. Wallahu alam. Ada soalan? Dalam hadis menyebut, ini soalannya, sehampir-hampir hamba dengan Allah Ta'ala ketika sujud. Soalannya bagaimana kita sujud dalam bahasa yang kita fahami, iaitu yang orang yang tak boleh bahasa Arab ni dia doa bahasa Melayu.
salah tak salah perbuatan itu. Sebab untuk doa bahasa Melayu. Kalau berdoa di dalam hati itu tidak menjadi kemuskilan, tidak menjadi soalan, tidak menjadi masalah. Doa bahasa Melayu kuat pula. Ada pandangan menyebut begitu, apa-apa doa, apa-apa bahasa boleh, tak kira bahasa Arab. Cuma saya lebih cenderung kepada pendapat yang kata kalau selain daripada bahasa Arab ini dia batal. Ada dua pendapat, saya lebih cenderung kepada pendapat tersebut. Maknanya kalau nak doa juga, doa dalam hati. Doa dalam hati. Memang ada hadis kan, Nabi kata, wa amma fis sujud fajtahid fid doa. Adapun ketika sujud, hendaklah bersungguh-sungguh pada doa. Itu memang ada hadis. Lalu ditafsirlah oleh ulama. Bila doa ni tak kira lah apa-apa bahasa. Ada pendapat. Tetapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang kata batal kalau doa selain daripada bahasa Arab. Sebab di sana ada hadis, bila sahabat bercakap dalam sembahyang, dia kata ini sembahyang tidak halal baginya percakapan, sebarang percakapan, melainkan tilawatul Quran dan zikir. Golongan yang pertama jawab balik, ini doa bukan bercakap. Memang ada pro kontra. Di sudut perbahasan memang macam tu. Cuma bagi saya lah, saya cenderung kepada kalau nak doa bahasa Melayu ni dalam hati. Saya cenderung situ. Kalau tuan-tuan nak buat juga kata, nak tak kira bahasa Melayu pun aku nak buat kuat juga. Itu terpulang lah. Cuma kecenderungan saya di dalam perbahasan tersebut. Hukum masalah isbal. Hukum masalah isbal. Isbal ni melabuhkan pakaian lebih daripada buku lali bagi orang lelaki. Lebih daripada buku lali bagi orang lelaki. Dalam hadis-hadis menyebut manjara izarahu bataran. Siapa-siapa yang melebihkan pakaiannya dalam keadaan bataran, sombong, takabur. Di dalam satu riwayat yang lain, khuyala ataupun min khuyala, kerana kesombongan. Daripada hadis-hadis banyak, hadis-hadis berhubung dengan masalah isbal ni banyak. Sebahagian ulama pegang zahir haram. Ahlu zahir. Golongan ulama yang pegang kepada zahir hadis, zahir Quran. Masalah dia riak tak riak, sombong tak sombong, itu dia dengan Allah Ta'ala. Tapi hak zahirnya hadis larang. Sebahagian kecil daripada ulama sebut macam tu. Pendapat yang kedua kata, dia sesuatu hukum, larangan ataupun suruhan di dalam Al-Quran ini, dia ada ilat, dia ada alasan. Sebab kaedah fiqh menyebut al-hukmu yajri ala illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berkisar, dia beredar antara ada dan tak ada. Al-hukmu yajri ala illatihi, hukum berkisar daripada ada tak ada. Maknanya bagi golongan pendapat yang kedua, dia berdasarkan kepada illat. Illatul hukmi. Illatul hukmi itu apa dia? Alasan hukum yang kata larang tu sebab apa? Jadi golongan yang kedua kata larang tu kerana takabur, kerana riak, kerana sombong. Kalau tidak ada sombong, maka tidaklah perbuatan itu menjadi haram. Kerana di dalam Sahih Bukhari menyebut bahawa Abu Bakar pernah terlebih pakaian daripada buku lali. Bila ditanya Rasulullah, kamu tak termasuk, kamu tak, bukan kerana riak. Bahkan suasana di zaman Nabi ini, orang susah nak dapat pakaian, orang miskin. Tiba-tiba ada golongan individu yang tertentu, dia pakai pakaian yang labuh daripada buku lali. Yang tu memang dia nak tunjuk ke orang. Lepas tu pula ada pula ceritanya orang angkat pakaian kiri kanan ni. Ini pembesar-pembesar, raja-raja dulu. Jadi golongan yang kedua kata makruh. Makruh, dia tidaklah jatuh sampai haram. Nampak? Mana
Bagi sahih hadis, dia kata haram. Kalau orang pegang pada kata haram, terpulanglah, dia boleh pegang. Pendapat yang ketiga, maknanya makruh walaupun tak haram. Pendapat yang kedua kata harus. Harus. Tapi Imam Nawawi kata sebab banyak sangat hadis larang. Imam Nawawi kata banyak sangat hadis larang. Makruh kalau tak riak pun. Imam Nawawi kata macam tu. Jadi 3 pendapat, tak haram, harus kalau tidak ada riak, dan juga makruh. Dalam hadis Bulughul Maram ni kita tak baca lagi, tapi soalan ni dah keluar. Soalan bocor. Soalan bocor. Hadis tentang badui kencing dalam masjid, apakah kaedah fiqh yang boleh diambil daripada hadis tu? Di antaranya diambil irtikabu akhafud dararain ni. Di antara daripada hadis tadi dapat diambil daripada kaedah fiqhiyah. Maknanya kita berpegang, beramal daripada ambil daripada 2 perkara yang mudarat yang paling ringan. Akhafud dararain ni. Darar. Maknanya darar tu dua mudarat, tapi ambil yang paling ringan. Apa dia? Yang badui kencing daripada masjid tadi kan? Dalam masjid. Salah tak kencing tu? Salah. Sebab dalam hadis kata, hendaklah kamu buat masjid. Wa antunazzafu wa tutayyabu. Wa antunazzafa wa tutayyaba. Dan masjid itu hendaklah dibersihkan, diletak wangi-wangian. Bukan kata kencing, ludah pun salah. Al-busaq fil masjid khati'atun dalam Sahih Bukhari wa kafaratuha dafnuha. Ludah dalam masjid salah. Jadi nak menebus kesalahan kena tanam. Sebab dulu kan masjid dari tanah pasir, ludah salah Nabi kata. Nak hapuskan dosa, ludah dalam masjid ditanam. Jadi kencing dalam masjid salah. Ludah pun salah, kencing najis. Ludah tak najis pun salah. Kencing lagilah salah. Tetapi kalau dikerasi badui itu, lagi besar salah. Dikerasi, diherdik, ditengking, dia akan lari, dia pecut, keliling masjid kena basuh. Kalau biarkan situ, satu tempat je basuh. Maknanya ambil yang paling ringan. Dua-dua salah. Kencing salah, halau dia lagi salah. Menyebabkan semua masjid tercemar, kena basuh semua. Itu di antaranya, adalah beberapa lagi. InsyaAllah kalau kita ingat, kita cerita lagi. Kita cerita hak ingat je, hak tak ingat jangan cerita. Bagaimana doa-doa dalam kunut tarawih? Doa-doa untuk Syria, Palestin dan sebagainya, kerana semua ni tak ada dalam Quran hadis. Allah mansur ikhwanana fi Syria, fi Palestin, wa fi Thailand, wa fi Malaysia. Macam-macam hari ni. Tak ada doa ni, dia tak ada dalam Quran hadis tu. Cari tak jumpa. Malaysia tak ada sebut dalam Quran hadis. Hadis yang saya baca lah. Kok hadis yang tuan-tuan baca mungkin ada. Tapi dia masalah doa ni tak apa. Doa ni permohonan kita kepada Allah Ta'ala. Tak semestinya mesti ada dalam Quran hadis. Kita ada hajat. Hajat kita dengan hajat Nabi bukan sama. Di antaranya hajat yang berkaitan dengan duniawi. Antara seorang dengan orang yang lain tak sama. Sebab itu afdalnya sembahyang ni doa masing-masing. Doa masing-masing itu yang afdal. Imam Syafi'i sendiri pun sebut, setelah dia ajar doa-doa tu kepada orang, dia dah reti kan. Perkataan Imam Syafi'i ini diambil oleh Syekh Idris Marbawi di dalam Baharul Mazi.
Jadi sebaik-baiknya doa itu tak buat secara ramai-ramai, masing-masing itu yang terbaik. Sebab hajat ni masing-masing. Jadi kesimpulannya tak semestinya doa itu ada dalam Quran hadis. Tak semesti, harus. Walaupun tidak ada dalam Quran hadis. Bagaimana hukum memakan janin dalam perut haiwan korban? Bagaimana pula kalau janin itu masih hidup? Boleh makan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, zakatul janin zakatu ummihi. Dalam hadis kata apa? Zakatul janin zakatu ummihi. Sembelih janin dengan sembelih ibunya. Maksudnya bila sembelih janin dianggap tersembelih, dianggap disembelih kerana sebab kita sembelih ibu dia. Bila ibu dia mati, mati juga janin dalam perut, kita boleh makan. Mazhab kita Syafi'i, Hambali, Maliki boleh makan. Mazhab Hanafi tak boleh makan janin tu. Kalau mati, buang. Dia mati, buang. Sebab hadis ni Imam Hanafi jumpa dulu daripada kita. Imam Hanafi tak jumpa kot. Tak, dia jumpa dulu daripada kita. Jangan nak perasan kita jumpa dulu. Orang ngaji hadis ni memang dia suka perasan. Dia jumpa dulu pada Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Imam Nawawi, dia rasa dia jumpa dulu. Waktu kadang-kadang mari naik syekh lain, semangat baru jumpa hadis. Sebelum ni tak pernah ngaji hadis. Imam Hanafi kita tak boleh makan. Sebab apa dia tak jumpa hadis? Dia jumpa hadis, tetapi dia faham hadis itu apa maksud. Zakatul janin ka zakatu ummihi, ka zakati ummihi. Zakatul janin ka zakati ummihi. Sembelih janin, dia faham sembelih janin dengan sebagaimana sembelih ibu dia. Kalau ibu dia kita nak makan kena sembelih, dia nak makan kena sembelih. Dia ada perkataan takdir di situ, ka. Zakatul janin ka zakati ummihi. Kita punya faham sembelih anak, kita punya faham sembelih, dia kata sembelih maknanya anak sebab sembelih ibu dia. Bila ibu dia mati, anak boleh makan lah. Imam Hanafi faham sembelih anak sebagaimana sembelih ibu. Ibu nak makan kena sembelih, anak nak makan kena sembelih. Macam hadis-hadis yang kita belajar berhubung dengan apa dia tuan-tuan? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Ada hadis yang menyebut laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Ada juga inda kulli salatin. Kalau tidak menjadi keberatan kepada umatku, aku akan memerintahkan mereka gosok gigi setiap kali nak berwudu. Ada hadis macam tu. Ada hadis pula menyebut setiap kali nak sembahyang. Bagi Imam Hanafi, dia mentakwilkan setiap kali nak sembahyang. Kalau setiap kali nak sembahyang gosok gigi. Setiap kali nak sembahyang gosok gigi. Dia ada kesan dia. Gigi kita berdarah. Kalau yang guna siwak tu, bulu dia terlekat kat pada gusi mulut kita, kita telan, ada risiko di situ. Darah, pertamanya darah. Gusi kita akan berdarah. Kita telan, boleh batal sembahyang. Telan dia punya apa dia panggil apa dia tu, berus gigi itulah. Bulu dia tu kita telan, kita batal sembahyang. Yang ketiganya, orang nampak tak cantik dekat sembahyang. Lepas tu je ada juga orang pakai gosok-gosok gigi, masuk dalam bokeh. Dia tak basuh pun kepala tu. Gosok-gosok gigi dia gantung telinga. Ada juga style tu, ada. Sebab dia faham hadis macam tu. Hadis ni sahih. Sahih. Kalau hadis dhaif tak apa, dia kata ni hadis sahih. Memang betul. Sebab tu nak beramal dengan hadis, dia tak boleh pakai ambil-ambil gitu. Ulama sebut hadis ni memang perlukan kepada kajian. Walaupun kita nak, memang tak dapat lari, kena kembali pada Quran hadis. Tapi nak beramal dengan hadis kena faham. Walaupun ada ulama juga memang dipegang pada sahih hadis tu nak sembahyang gosok gigi, sebab ada riwayat menyebut sebagaimana mereka letakkan kayu sugi sebagaimana kolang di telinga. Ada. Tetapi saya di dalam isu ini, masalah ini, saya cenderung kepada pendapat Imam Hanafi. Maknanya inda kulli salatin
'inda kulli wudu'i salati. Kalau sekiranya tidak menjadi keberatan kepada umatku, aku akan memerintahkan mereka siwak setiap kali wudu untuk sembahyang. Bukan kali setiap nak sembahyang, setiap kali wudu nak sembahyang. Dia ada takdir di situ. Inda kulli wudu'i salati. Setiap kali nak wudu untuk sembahyang. Bagi Imam Hanafi kata dia ada perkataan mahzuf. Jadinya nak yang gosok gigi yang paling tepatnya nak ambil wudu untuk sembahyang. Nak wudu untuk sembahyang. Jadi berhubung dengan sembelih tadi, boleh makan lah. Kalau dalam isu ini kita nak bukan mazhab Hanafi, kalau dia mati tak boleh makan. Dalam mazhab Syafi'i kita dan jumhur ulama boleh makan janin tu tadi. Dah mati. Kalau dia hidup nak makan kena sembelih. Kalau dia dah mati boleh makan. Apa yang masalah Ustaz? 11.30 boleh? Ada 15 minit, 16 minit. Okey, sila. Ada pemerah berapa ni kan? Tak masuk lagi. Ni baru ni. Belum marah masuk pukul apa? Sepatutnya dah masuk, nanti dulu soalan tu. Saya baca baru marah sikit. Sebab dah lari. Maknanya kita ikut jadual asal, dah lari jadual dia. Tuan-tuan lah bagi soalan banyak sangat. Soalan tu saya tangguh sekejap. Lepas ni kita buka balik. Kita baca 1-2 hadis dalam Bulughul Maram. Hadis yang berapa? 9. Hadis yang berapa? Kucing 9. Sembilan dah baca dah. 11. Anjing, hadis anjing dah. Dah, bulan depan dah baca. Hadis kucing. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi hirrah innaha laysat binajasin innaha hiya min at-tawafin alaikum. Daripada Abi Qatadah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berhubung dengan kucing. Sepuluh. Tak sama, cuba cek tengok. Kalau dalam photostat tu berapa? Nah, betul dah tu. Susunan tak sama, betul dah. Okey, betul dah. Ya, sila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berhubung dengan masalah kucing. Pada bulan yang lalu kita telah bincang berkaitan hadis yang berkaitan dengan anjing. Jilatan anjing. Bagaimana cara basuhan dia? Berlaku perbezaan pendapat daripada kalangan ulama. Dan juga disebut masalah babi, bagaimana pula basuhannya juga berlaku khilaf daripada kalangan ulama. Yang seterusnya berhubung dengan masalah kucing.
Bila ditanya pula kepada Rasulullah berhubung dengan kucing, adakah dia najis dia sebagaimana najis anjing, basuh 7 kali, sekali dengan air tanah. Lalu Rasulullah kata apa? Dia kata, innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu daripada binatang-binatang yang jinak, yang bermain di sekitar kamu. Tawaf maknanya yang mengelilingi. Kan orang salah satu daripada ibadat orang pergi haji dan umrah ini tawaf kan? Tawaf itu apa makna? Tawaf itu maknanya mengelilingi. Yang dimasukkan tawaf itu maknanya pergi datang, berulang-ulang selalu. Apatah lagi tawaf, dipanggil sirah mubalaghah. Tawaf, pergi datang. Sekejap dia datang kat kita kucing ni, lepas tu dia pergi balik, datang balik, dia bermanja dengan tuan dia. Jadi agama ini diasaskan dengan keadaan mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala nak memudahkan kamu, tidak mahu kamu menjadi susah. Dalam hadis berhubung dengan orang Arab Badui kencing dalam masjid tu, Rasulullah kata apa akhirnya? Innama bu'istum muyassirin wa la tub'asu mu'assirin. Kamu diutuskan, dibangkitkan untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan. Maknanya agama Islam ini asas dia mudah. Kalau kita tengok dalam Al-Quran tuan-tuan, sifat agama Islam ini daf'ul haraj. Surah Al-A'raf ayat 157. Tuan-tuan buka surah Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal-injil. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumul tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Sifat ajaran Nabi akhir zaman, Nabi yang rasul lagi ummi. Allah Ta'ala kata apa? Wa yada'u anhum israhum. Sifat dia meletakkan daripada mereka itu keberatan perkara-perkara yang berat dan merungkaikan belenggu-belenggu yang ada di tengkuk mereka. Maknanya ajaran yang terdahulu itu sukar payah, iaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa ini. Syariat ini berat. Jadi sifat ajaran yang dibawa oleh Nabi ini daf'ul haraj. Buang, tolak benda-benda yang berat. Itu asas kepada agama Islam. Jadi kalau kucing, hukum dia macam anjing, susah tak susah? Kalau bagi orang yang berpegang kepada pendapat yang 7 kali kena basuh, kecuali dia berpegang kepada pendapat yang kata ada 3 pendapat yang 3 kali basuh, ada yang sekali basuh macam Imam Malik tu kan. Kita bincang bulan lepas. Bab anjing ni ada 3 pendapat. Pendapat pertama berdasarkan kepada hadis tadi. Yang kedua, fatwa Abu Hurairah, basuh 3 kali tanpa air tanah. Sebab Abu Hurairah lah yang duk bawa hadis jilatan anjing ni. Hadis-hadis anjing dia bawa, hadis bab jilatan anjing dia bawa. Tapi dia bagi fatwa 3 kali basuh tanpa air tanah. Jadi Imam Hanafi berpegang kepada kaedah al-ibratu bima ra'a wala bima rawa. Pengajaran diambil daripada fatwa perawi, bukan daripada hadis itu. Hadis itu macam-macam boleh jadi, tetapi yang paling faham adalah perawi. Perawi lebih faham tentang hukum hadis itu. Dan akhirnya Abu Hurairah sendiri dia bela anjing dalam sejarahnya.
Bagi dia basuh 3 kali. Adapun Imam Syafi'i kita, kaedah dia terbalik dengan Imam Hanafi. Al-ibratu bima rawa wala bima ra'a. Pengajaran hukum itu diambil daripada hadis, bukan masalah fatwa perawi. Itu fatwa dia punya fasal, fatwa dia. Kita nak tengok hadis. Imam Syafi'i kita pegang lagu tu. Walaupun nada saya agak tinggi, demo ni bertembung pun bukan kelahi. Tak ada kelahi. Tolak ansur. Kalau berlaku pertembungan pun kan, tak ada kelahi pun. Mereka masing-masing tasamuh, berpegang pendapat masing-masing berdasarkan kepada hujah dan kajian masing-masing. Jadi kalau mazhab Malikinya masuk sekali, kerana Imam Malik menganggap hadis-hadis berkaitan dengan anjing telah dimansuhkan dengan ayat Quran yang kita telah baca dulu dalam surah Al-Maidah tu kan, tentang anjing buruan. Jadi terpulanglah dalam ketiga-tiga pendapat itu, kita nak pegang yang mana satu. Cuma di dalam bab kucing tadi, memang dia basuh sekali sahaja. Begitu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bila anjing ini, bila kucing minum air, sahabat ambil air sembahyang, air yang dijilat oleh kucing. Air yang jilat oleh kucing. Maknanya bahawa kucing dia tidak najis sebagaimana anjing. Dan ulama bahas pula, kalau kita nampaklah kucing itu dia gigit najis, dia makan sesuatu benda yang bernajis, lalu kita nampak lepas dia makan najis tu, lalu dia datang, dia jilat air, yang tu baru kita hukum dia hukum najis. Selagi kita tak nampak dia jilat air, hukum dia air itu bersih. Ataupun dia makan sesuatu najis, selepas itu dia menghilangkan diri beberapa lama, 5-6 minit dia hilangkan diri. Berdasarkan kepada keadaan umum, binatang ini setelah dia makan, dia akan pergi cari air, dia akan pergi jilat air. Bila dia hilang beberapa minit, datang balik. Kita menghukumkan di sudut kaedah biasa bahawa dia pergi minum air tadi. Mungkin dia gosok gigi dia dulu ke, dia siwak dulu ke, kita tak tahu lah kan. Itu dia datang balik, maka dia jilat air itu bersih. Air itu dihukumkan bersih. Hadis yang seterusnya, hadis tadi yang ke-9, yang ke-10 ya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fadajarahu an-nasu fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi, muttafaqun alaih. Daripada Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki Arabi, orang Badui padang pasir, datang lalu kencing pada salah satu sudut masjid. Orang-orang memarahinya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Setelah lelaki Arabi itu selesai kencing, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengambil sebaldi air, setimba air, lalu disiramkan di atas air kencing itu. Ini hadis yang berkaitan dengan soalan yang dikemukakan. Zajar ini maknanya herdik, maknanya nak kerasi Badui tadi. Sahabat ni cuba nak kerasi Badui tadi, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis yang kita bacakan tadi, beberapa istinbat hukum dapat diambil. Menunjukkan bahawa air kencing manusia ini memang najis. Daripada hadis yang dibacakan tadi, istinbat ataupun pengajaran hukum yang dapat diambil bahawa air kencing manusia ini najis. Ini sepakat para ulama dalam semua mazhab. Sehingga ada ancaman daripada Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam hadis yang lain. Bila Rasulullah lalu kepada dua kubur orang Madinah ini, marra bi kuburaini minal ansar. Lalu Rasulullah ambil pelepah
Tamah kan dia pacak dua kubur tadi. La'allahu an yukhaffafa malan yaibisa. Innahuma yu'adzabani kama yu'adzabani fil kabir. Dalam hadis tersebut. Mereka ini diazab sebagaimana diazab orang yang melakukan dosa besar. Jadi dalam hadis itu disebut ahaduhuma la yastanji'u minal baul wal akharu yamshi 'anan namimah. Sebab apa mereka disebut oleh Nabi sebagai satu ancaman kepada orang yang kencing. Kencing di dalam keadaan dia tidak istinja. Lepas tu dia pergi sembahyang. Kalau dia kencing saja, dia tak istinja, tak basuh, hukumnya makruh, kau tak sembahyang. Tapi selepas tu pergi sembahyang. Menunjukkan bahawa air kencing manusia ini najis. Sepakat para ulama. Kecuali air kencing binatang yang halal daging dia dimakan. Itu ada khilaf. Hadis itu juga disebut oleh Imam Bukhari. Disebut oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya berhubung dengan Bani Urainah ataupun Bani Ukailin datang. Dia tak sesuai dengan dia cuaca Madinah. Dia datang ke Madinah, dia sakit. Rasulullah kata isyrabu min albaniha wa abwaliha. Minumlah air kencing unta dan juga air susu unta. Jadi daripada hadis tadi sebahagian ulama kata air kencing binatang yang dagingnya halal dimakan, Imam Malik kata tidak najis. Imam Bukhari juga kata tak najis. Sebab kalau najis macam mana Rasulullah suruh minum? Bagi ulama lain pula kata najis air kencing tu. Cuma Rasulullah benarkan minum kerana untuk berubat. Jadi jawab pula golongan pertama tadi kata bahawa perkara najis tidak sah dibuat ubat. Ada pula kontra panjang lah ceritanya. 1000 muka surat kita ringkaskan jadi 2 muka surat. Jadi benda tu khilaf. Tetapi tang najis dia air kencing tadi memang dia najis. Itu sepakat para ulama. Yang kedua, bila najis terkena kepada bumi, cara nak basuhnya tertentu dengan air. Sebahagian ulama kata tertentu. Nak bersihkan najis atas bumi tadi, air kencing ke taik ke, dia kena ada air. Sebab Rasulullah suruh ambil air, siram atas air kencing. Siram atas air kencing. Tidak disyaratkan kita meletakkan tanah di atasnya. Nak hilangkan najis itu, ambil tanah, kita kambus najis. Bagi Imam Hanafi kata kena macam tu. Itu kalau tanah yang keras. Nak bersihkan tu, ambil tanah letak atas tu, maka atas permukaan tanah tu bersihlah sebab najis tu duduk di bawah. Bagi Imam Syafi'i kata tak perlu letak tanah atas tu, siram saja air tu, air kencing tu bawa ke bawah. Maka sah. Ini bagi tanah yang keras. Adapun tanah yang lembut, sepakatlah kata ulama, siram air di atas. Bila tanah yang lembut, air itu akan meresap ke dalam. Air itu akan meresap ke dalam. Yang seterusnya, bila air yang banyak dituang di atas bumi yang najis tadi, dia dapat membersihkan bumi tersebut. Tidak disyaratkan supaya tempat yang kena najis itu kita korek, kita buang. Tak syarat macam tu. Sebahagian pendapat kata kena macam tu, buang tanah tu, baru siram air. Tapi dalam hadis ni Nabi tak suruh buang pun, Nabi suruh tikam air saja. Maka cukup dengan air untuk membersihkan permukaan bumi. Yang keenam, berdasarkan kepada hadis tadi, menunjukkan kepada kita wajib kita menghormati masjid. Sebab bila orang Badui dia kencing dalam masjid ini, maka mestilah masjid itu dianggap sebagai najis, dan air kencing itu sepakat para ulama kata najis. Jadi cara nak menghormati masjid mesti dihilangkan najis yang ada di atas permukaan tanah yang berada di dalam masjid.
Pengajaran yang seterusnya berlemah lembut dengan orang yang kita bagi pendidikan. Apatah lagi orang yang baru masuk Islam. Jadi nak cerita dengan orang ni, tak betul tu, salah tu, haram tu, tolong ke? Jangan, ayat tu tak boleh keluar. Dia dah tolong, dah tak reti, dah jahil, kita kata macam tu lagi, jahil. Jadi caranya, maka berlemah lembut. Kita, pendekatan kita, uslub dakwah kita kepada orang yang baru-baru masuk Islam lebih-lebihnya lagi. Untuk supaya dia senang ataupun dia lebih mudah untuk menerima ajaran dan bimbingan yang disampaikan. Yang kedua, yang seterusnya, tindakan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang cuba nak menghalang. Berdasarkan kepada zahir hadis tadi, tindakan Rasulullah SAW yang nak menghalang Badui itu, Rasulullah tak kata salah, cuma dia larang tu sebab apa? Elak dia apa dia? Kerana takut Badui itu lari. Bila lari dapat mencemarkan masjid. Tindakan yang dilakukan oleh sahabat tadi sebenarnya tidak salah. Yang Rasulullah larang ni takut orang Badui lari. Di sinilah ulama kata, bila kita berada bersama-sama dengan pemimpin kita, pemimpin kita kata orang ramai, berlaku kemungkaran di hadapan kita, tak semesti minta izin dia. Berpegang kepada zahir hadis, man ra'a minkum mungkaran fayughayyirhu. Barang siapa yang melihat akan kemungkaran, hendaklah dia ubah. Hadis yang seterusnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wad damani fa ammal maitatani fal jaradu wal hut wa amma ad-dimani fattihalu wal kabidu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, wa fihi dha'fun. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Yang pertamanya, 2 darah itu apa dia? Hati dan limpa. 2 bangkai itu apa dia? Iaitu ikan dan belalang dan ikan, dan 2 darah itu hati dan limpa. Maka 2 bangkai yang halal dimakan ini iaitu belalang dengan ikan. Sebab itu hadirin sekalian, kalau belalang dia jatuh dalam air itu tak jadi najis. Ikan dalam baldi ke dalam kolah jatuh ikan tu bangkai lah, dia mati. Bila mati bangkai, tak jadi najis. Ada hadis pula kan, kalau lalat jatuh di dalam air, dia suruh benamkan, fayaghmishu, hendaklah dibenamkan. Hadis depan ni kita jumpa. Karena salah satu daripada sayap nyamuk itu, sayap lalat itu, dia bawa penyakit, salah satunya dia bawa ubat. Kita tak tahu yang mana satu bawa penyakit, yang mana satu bawa ubat. Bila dibenamkan, maka dia jadi stabil balik. Sayap yang sebelah yang bawa ubat tadi dapat mematikan penyakit ataupun racun yang ada kepada sayap yang sebelah lagi. Daripada hadis-hadis yang kita baca ini, dah tadi disebut masalah apa dia, jarad, ikan, lepas tu lalat tadi. Para ulama mengambil istimbat hukum, mana-mana serangga yang tidak berdarah, dia jatuh kepada air, terjatuh kepada air, bahawa kita boleh minum air itu. Buang serangga tadi, kita boleh minum. Termasuklah kalau semut ada di dalam air, boleh kita tapis. Cuma adalah di dalam fiqhnya kata kena buang seekor-seekor. Oh, teruk juga nak buang seekor-seekor. Berdasarkan kepada hadis tadi, maka air itu tidak najis. Sebab binatang itu yang dia tidak memiliki darah yang mengalir. Semut tadi kias dengan lalat tadi. Buang dia punya bangkai, mayat dia, air itu boleh minum. Ni adalah pandangan, pendapat kata. Pendapat ni masyhur kita dengar.
terminum air yang ada semut ni benak 40 hari dia kata, tak boleh mengapai, tak ingat. Kadang-kadang kita tu memang dah benak lah. Dah jenis pelupa, tak makan apa pun dia lupa. Sebab kita tengok Nabi kata boleh kan? Makan kepala ikan pun sama juga ya. Orang tak berani nak makan kepala ikan. Jadinya boleh, hukum dia maknanya boleh. Dan dalam hadis ini dia kata wa fihi dha'fun. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ini dikatakan oleh ulama hadis bahawa hadis ini adalah merupakan hadis yang lemah. Sebenarnya berdasarkan kepada kajiannya, ini bukan hadis. Yang lebih tepat dia merupakan hadis mauquf, iaitu pendapat sahabat, kata-kata Ibnu Umar. Sebab itu ulama kata di sini daripada riwayat Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam wa huwa mutakallamun fihi. Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam ini dipertikaikan dia. Maka kalau dikata hadis, ini hadis yang lemah. Tetapi setelah ulama cari, selidiki dengan sanad yang sahih, dia merupakan perkataan Ibnu Umar yang disebut sebagai hadis mauquf. Syarat nak beramal dengan hadis mauquf, walaupun di sudut asalnya hadis mauquf ni dia bukan hadis, dia termasuk di dalam apa dia? Hadis-hadis yang dhaif. Itu satu sudut. Tetapi di satu sudut yang lain, perkataan sahabat ini dia boleh beramal. Qaulus sahabi bihujjatin. Di dalam usul fiqh menyebut perkataan sahabat ini dia boleh beramal dengan beberapa syarat. Pertamanya, pendapat sahabat yang boleh beramal ni tak bercanggah dengan Quran, tak bercanggah dengan hadis, tak bercanggah dengan jumhur sahabat. Memang tak dalam Quran larang, tak dalam hadis larang, tak disanggah oleh mana-mana sahabat. Berhubung dengan hukum tadi, hukum belalang ikan dua darah tadi. Dua darah. Okey, kita sambung buka soalan. Soalan tadi pun ada yang tak baca lagi. Adik kak tadi nak tanya apa? Satu rahsia kain suci yang disebut oleh kita sebagai kain alam. Sebenarnya tadi macam tak wajar kadang-kadang ada orang yang bukan di tempat suci letak tak pakai, macam tak wajar atau letak di telinga macam itu. Sebenarnya tidak. Kelebihan kain suci ramai orang tak tahu. Kain suci kita sama-sama nak cuba beli kain suci bersudi. Dalam tempoh seminggu pun lagi saya jamin, bahkan sebulan lepas sudi cuba cium kayu sudi, kayu yang dikatakan kayu alam boleh kita beli di kedai sekarang. Cuba saya yakin kalau betul kayu tersebut dari kita kayu alam, dia ada aura bau dia, bau sedap, tidak ada bau mulut. Itu satu kelebihan. Dan saya kata tidak, kalau kata bila letak telinga ni memang tidak seperti itu. Jadi saya pernah marah ustaz, orang jadi ketawa. Jadi benda mainan sebab orang seolah-olah kata busuk. Sebenarnya tidak busuk. Kalau terlalu lama orang malam. Tapi kalau pakai dan tempoh yang lebih kurang sebulan pun, sehingga kan ada kawan bila saya sebut benda ni, daripada apa kita alami sendiri, dia cuba di rumah, bangun tidur, dia tak pergi gosok gigi. Dia gunakan kayu siwak dan kemudian dia bagi isteri dia cium. Isteri dia kata,
wallah tak busuk. Tak busuk mulut, patutnya busuk. Tapi aurat kain itu melebihi. Wallah malam sebagai manusia. Terima kasih maklumat tambahan. Cuma apa yang kita sebutkan tadi, dia merupakan perbahasan ulama. Dia perbahasan ulama, jadi kita baca semua. Jadi itu satu maklumat, terima kasih lah, maklumat tambahan yang mungkin kita sendiri pun tak tahu, tak pernah kaji wangi ke tak wangi ke. Yang kita kajinya kalau bubuh ubat gigi baru jadi wangi kan. Ini satu maklumat barulah bagi saya ni, terima kasih. Cuma apa yang kita sebutkan tadi, ada pendapat yang kata pegang secara zahir hadis macam tu, pendapat yang kedua kata dia ada takdir dia. Cuma di sudut tu kita bahas. Jadi di sudut amalannya terpulang lah. Nak pegang yang mana satu. Cuma bagi saya kata yang hak Hanafi tu lebih, kita kata lebih sesuai. Jadi kalau ada orang kaji pula lebih baik, lebih teliti, lebih bagus, terpulanglah. Sebab itu pun ada pandangan. Ya. Okey, ada soalan lain? Soalan yang seterusnya, bagaimana situasi orang yang solat apabila dia dalam keadaan tidak mengetahui arah kiblat, lalu solat di dalam keadaan sangkaan, lalu datang seorang yang memberitahu arah yang sebenarnya dalam keadaan masih lagi solat, bolehkah ataupun tidak kita melakukannya pergerakan melalui lisan yang cuba diberikan? Pergerakan melalui lisan yang cuba diberi tahu oleh orang lain. Orang yang tengah sembahyang, tiba-tiba dia tak tahu arah kiblat. Memang kalau kita duduk di tempat kita tak ada masalah lah. Tapi kalau kita pergi tempat orang macam mana? Berdasarkan kepada hadis tadi, bila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Quran, masa tu terus paling. Itu yang pertama. Boleh tak orang yang di luar sembahyang bagi tahu orang tengah sembahyang itu kiblat dia salah? Boleh. Di dalam hadis juga menyebut, di dalam Sahih Bukhari juga, bila sahabat yang bersembahyang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dia dah sembahyang ketika Rasulullah paling ke kiblat, dia sembahyang, dia balik, dia pergi jumpa kaum dia. Kaum dia masih menghadap ke Baitul Maqdis. Dia kata, demi Allah, aku sembahyang tadi dengan Rasulullah. Rasulullah dah paling ke arah Baitullah. Maka dia di luar sembahyang, sahabat-sahabat dia di dalam sembahyang. Dia tegur tu dengan suara, dengan lisan. Sahabat tu di dalam sembahyang, boleh paling terus, boleh tegur. Maknanya harus berdasarkan kepada riwayat tadi. Okey, kau tanya apa tadi? Tahlil. Soalan politik maknanya tanya orang lain lah. Saya minta maaf lah, soalan yang berkaitan dengan politik ni saya susah. Sebab kita nak ajak orang kembali kepada Quran Sunnah ni kerana tersentuh semua orang lari. Kalau orang dah faham, boleh terima perbezaan pendapat, tak apa. Kalau orang boleh terima perbezaan pendapat politik ini sebagaimana fiqh, orang tak akan jadi kelahi. Tak apalah, kita boleh cerita benda hak kita rasa nampak tak betul dengan Quran hadis, kita cerita. Tersentuh mana-mana parti, orang boleh berbeza, tak apa. Kalau kita jenis berlapang dada macam tu. Tetapi orang kita kadang-kadang di sudut mazhab pun dia tak boleh nak terbuka. Ataupun kadang-kadang di sudut mazhab dia boleh terima keterbukaan, tetapi dia tak boleh sentuh parti politik dia. Yang ni saya angkat tangan lah. Saya minta maaf, saya tak boleh jawab soalan yang berkaitan dengan politik. Tuan-tuan tanya orang lain. Yang tu saya minta maaf. Walaupun saya ada pendirian politik saya. Jadi kita nak jawab hukum je hari ni. Soalan yang berkaitan, yang pertama tadi berkaitan dengan isu tahlil kan. Dia tahlil ni dia ada beza dengan kerugi arwah. Yang mana kerugi arwah ini, dia sepakatlah para ulama kata makruh, bid'ah yang mungkar dipanggil. Kerana asal tuan-tuan pun dah tengok dalam YouTube, mana-mana orang pun dah jawab sebenarnya. Ramai dah orang bincang isu tahlil ni, isu tahlil dengan kerugi arwah ni, bid'ah yang mungkar. Itu semua jelas
orang yang tiba sunnah lagi fahamlah benda tu. Cuma di dalam masalah isu tahlil. Tahlil itu maknanya zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dipanggil tahlil. Subhanallah, dipanggil tasbih. Alhamdulillah dipanggil apa dia, tahmid. Allahu akbar dipanggil takbir. Zikir-zikir ini memang sunat, memang disuruh di dalam agama. Duduk di mana-mana pun kita berzikir. Cuma jadi isunya kenapa dipasang, diletak masa kenduri, mesti nak kena ada tahlil, mesti nak kena la ilaha illallah. Itu isunya. Jadi maknanya saya nak ambil jalan tengah walaupun ramai orang yang buat, sebab di situ dia tambah pula lagi menyampaikan pahala kepada si mati, mengutuskan pahala kepada si mati. Dia banyak kaitan sebenarnya. Sebahagian ulama berpendapat memang sampai pahala ni kepada si mati itu boleh. Sebahagian ulama kata sampai pahala kepada si mati ni. Tetapi ulama yang kata sampai pun, adakah dibuat secara kaedah yang tertentu? Ulama-ulama yang menghalalkan, yang mengharuskan perkara yang kata sampai pun, tak ada riwayat yang kata dia mau buat macam tu. Cuma kalau orang buat sendiri-sendiri duduk di rumah, dia utuskan pahala kepada si mati, ada pendapat yang kata sampai lah, ada pendapat. Tuan-tuan boleh baca pendapat Imam Nawawi sendiri. Isalus sawat ilal mauta. Ada pendapat yang kata sampai pahala diutuskan kepada si mati. Tetapi sejak bila pun kita tak tahu sejarah yang ulama kata macam tu. Di sudut yang dulu-dulu, kalau kita tengok Imam kita Syafi'i sendiri, perkataan Imam Syafi'i dinakalkan oleh Ibnu Katsir di dalam mentafsirkan ayat Quran. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang itu melainkan apa yang dia usahakan. Di dalam mentafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir kata, dia menakalkan kata-kata Imam Syafi'i. Wa min hazihil ayatil karimati istambata asy-Syafi'i wa man ittaba'ahu anal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta li'annahu laysa min amalihim wala min kasbihim walau kana khairan lasabaquna ilaihi. Daripada ayat ini, Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya berpendapat, sesungguhnya bacaan Al-Quran, sedekah hadiah kepada si mati, tidak sampai kepada si mati. Imam Syafi'i kata, kerana itu bukan amalan mereka dan itu bukan perbuatan mereka. Siapa kata tadi? Saya sekadar baca saja. Saya sebut, menakalkan perkataan Imam Syafi'i. Itu bukan amalan mereka dan bukan usaha mereka. Walau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau benda tu benda cantik, benda elok, benda comel, Nabi sahabat dulu buat dah. Jadi kalau kita nak buat juga, nak pegang kepada pendapat yang kata sampai, duduk saja-saja baca. Sedekah aku kok sampai tak sampai kita pun tak tahu. Ini urusan Allah Ta'ala. Cuma ada pandangan yang kita sampai. Yang paling baik kalau kita kesian, sayang ibu bapa kita yang meninggal dunia ni, kita doa. Yang tu sepakat ulama kata boleh. Kita doa banyak-banyak dengan Allah Ta'ala. Ni Allahumma ghfirlahu warhamhu. Kalau perempuan, Allahumma ghfirlaha warhamha. Yang tu jelas lah, tak ada khilaf. Kenapa kita nak ambil yang khilaf tu? Hak sepakat ulama kita tak nak ambil. Jadi bagi saya punya pendirian, saya tolak ansur lah kalau orang nak buat, kalau bab sekadar zikir yang tidak melibatkan arwah, saya tolak ansur tentu sebab ada pandangan. Kita tidak syadid di dalam masalah furu'. Kalau orang nak buat, terpulang kepada dia, walaupun kita tak buat. Tetapi saya nak cerita jalan yang terbaik, doa itu lebih baik. Tentang doa ni semua pendapat ulama, semua mazhab terima doa. Dia akan sampai kepada si mati, insya-Allah. Okey, ada soalan lain yang terakhir. Tu tak boleh. Ya. Tu. Yang tu dia panggil asabiah, tak boleh. Dia asalkan orang Islam lah. Dia ingat kira bangsa apa, puak apa. Dia sangat asalkan orang Islam. Berkasih sayang kerana Allah ni dia tak kira bangsa. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mendamaikan antara puak-puak yang beragama Islam, mendamaikan antara bangsa-bangsa. Salman Al-Farisi
daripada Iran sana, Suhaib Ar-Rumi daripada Rom, Bilal bin Rabah daripada negara Habasyah sana, disatukan, didamaikan, dieratkan dengan sahabat-sahabat yang duduk di Madinah Al-Munawwarah yang orang Arab Quraisy. Bukan ada yang Arab biasa, ada yang Arab Quraisy. Quraisy ni bahasa yang kita kata mempunyai kelompok yang besar, mempunyai pengaruh yang kuat. Bagi di kalangan orang-orang Arab, mereka di antara Arab yang mulia. Mulia di sudut manusia, bukan di sudut Allah. Kerana inna akramakum indallahi atqakum. Barang siapa dikata sesungguhnya orang yang bertakwa di sisi Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Walaupun di zaman Rasulullah sendiri, bila nak lantik jadi imam ataupun pemimpin ini, didahulukan dengan bangsa Quraisy. Al-a'immatu min Quraisyin. Pemimpin itu daripada bangsa Quraisy. Zaman tu Quraisy merupakan kelompok yang besar yang mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Qaddimu Quraisyan wala tuqaddimuhum. Maknanya dahulukan Quraisy, jangan kamu mendahului mereka. Jadi kembali kepada soalan yang dikemukakan tadi, di dalam isu berkasih sayang ni jangan kira apa bangsa, asalkan dia beragama Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya setiap orang beriman itu adalah bersaudara. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.